Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini secara resmi ataupun officially tuan-tuan dah pun masuk peringkat yang kedua ya. Baik, hari ini saya nak jelaskan mukadimah peringkat yang kedua, kemudian kita akan bahaskan sedikit tentang isim ya. Baik, tuan-tuan dengar dulu ya. Pelajaran tentang ilmu nahwu bahasa Arab ni tuan-tuan, dia tak akan lari daripada 3 jenis perbahasan saja, 3 kalimat punya perbahasan saja. Yang pertama ialah kalimat isim, yang kedua ialah kalimat fi'il, yang ketiga ialah kalimat haraf. Oleh kerana dalam Al-Quran ada 3 jenis kalimat itu saja, so perbahasan kita tentang 3 kalimat tu jelah. Ya. Baik, peringkat yang pertama itulah yang kita bahaskan, isim, fi'il, haraf. Cuma perbahasan dia makin lama makin dalam, makin lama makin dalam, makin lama makin dalam. Tapi 3 jenis itu saja dia tuan-tuan susah nak lari, susah nak akan berserabut kalau tuan-tuan ikut susunan dia seperti mana yang telah pun kami ramai-ramai susun ni untuk mudahkan tuan-tuan Baik, peringkat yang kedua ni tuan-tuan, sama kita akan belajar tentang isim, fi'il dan haraf ya. Baik, pada peringkat yang pertama hari tu kita perkenalkan macam ni nak kenal isim, fi'il dan haraf, dan kemudian kita jelaskan dalam kalimat isim dan fi'il ada ganti nama diri tersembunyi, betul ke tidak? Okey. Hari ini kita bahas tentang isim. Ya. Saya perkenalkan tuan-tuan dengan lebih dalam tentang isim. Kemudian nanti bukan video hari inilah nanti kita jelaskan tentang fi'il, dan begitu juga nanti kita akan jelaskan tentang haraf apakah jenis-jenis haraf dan sebagainya. Sebenarnya benda ni dah ada dekat dalam diagram ni. Tuan-tuan pun boleh baca sendiri tapi kalau tuan-tuan baca sendiri tak samalah dengan membaca sambil saya menjelaskan pada tuan-tuan So secara officialnya hari inilah kita nak bahaskan. Baik, tuan-tuan dengar dulu ya. Isim ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam diagram ni, diagram biru ni, dia ada 2 jenis isim dia ada 2 jenis. Satu isim yang biasa satu lagi isim yang ada gelaran dan fungsi. Ataupun kalau tuan-tuan nak terbalikkan pun boleh Yang pertama isim yang ada gelaran dan fungsi, satu lagi isim biasa Kejap lagi saya tunjukkan diagram ni. Okey, apa maksud dia? Maksud dia gini tuan-tuan isim-isim yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran ada 2 jenis. Jenis yang pertama ialah jenis isim-isim yang ada gelaran dan fungsi dalam perbahasan ilmu nahwu pengajian bahasa Arab kita. Dan satu lagi isim biasa. Isim biasa ni tuan-tuan, dia sebenarnya kita akan bahas panjang pada peringkat yang ketiga. Yang mana tuan-tuan cuma dalam pengajian kita pada peringkat yang kedua ni, kalau tuan-tuan tengok isim tu baris atas, nama pangkatnya apa? Nama pangkatnya mansub. Kalau tuan-tuan tengok ujungnya baris depan, nama pangkatnya marfu'. Nanti saya jelaskan kemudian, kita belum masuk. Yang ini kita masuk jenis yang ada gelaran dan fungsi. Cuma nak highlight je pada tuan-tuan. Tuan-tuan dengar je dulu Tuan-tuan tengok, katalah kalimat tu tuan-tuan jumpa kalimat apa Katalah kalimat masjid Tiba-tiba tuan-tuan jumpa masjidun. Oh ustaz, kalimat isim yang ni, masjidun ini dia isim kan Al-masjidun. Jadi sebab dia dun, dia pangkat dia marfu'. Apa pangkat? Nantilah saya jelaskan. Tuan-tuan dengar je, happy-happy je, enjoy je Tiba-tiba kalau dekat dalam ayat lain tuan-tuan jumpa masjidan. Masjidan. Oh ustaz, kalimat isim ini, masjidan ini, dia sedang berpangkat mansub. Tiba-tiba tuan-tuan jumpa pula dekat kalimat lain masjidin. Oh ustaz, kalimat masjid ni dalam rangkap ni, dalam ayat ni, dia berpangkat majrur. Dia pangkat ada 3, marfu', mansub dan majrur. Samalah macam kalimah Allah kalimah Allahu. Ustaz, kalimah ini bukan Allah kalimah ini ustaz, dalam bahasa Arab, kalimat ini berpangkat marfu'. Kalimat itu kalimah Allahu. Tapi kalau Allah, kalimat ini ustaz, kalimat ini tuan-tuan baca Allah kalimat ini, pangkat kalimat ini ialah mansub. Dan kadang-kadang Allahi tuan-tuan jumpa baris bawah Allahi, ujung dia baris bawah. Jadi pangkat untuk kalimat ini ustaz, dalam ayat ni dia sedang berpangkat majrur. Itu kita panggil pangkat marfu', mansub dan majrur. Kalau dalam kelas pengajian lain saya tak tahulah apa dipanggil, pandai-pandailah dia orang tapi dalam pengajian saya, bila saya gunakan istilah pangkat tu, senang aja student saya faham Okey, itu kita letak tepi sekejap tuan-tuan, pangkat-pangkat ni. Kita fokus kepada jenis kalimat isim yang pertama, iaitu isim yang ada gelaran dan fungsi Baik, yang paling banyak dalam Al-Quran kita boleh kata ada 6 lah yang saya letakkan di dalam diagram yang ada di tangan tuan-tuan tu, peringkat kedua tu dia ada isim ganti nama diri. Saya rasa tuan-tuan dah faham isim ganti nama diri tu apa. Yang kedua, isim mewakili pun tuan-tuan dah tahu allazi, allazina apa semua Kemudian isim tunjuk, itu, ini, semua tuan-tuan pernah saya jelaskan pada tuan-tuan Kemudian ada isim tanya, siapakah, bilakah, berapakah, manakah Kemudian ada isim syarat. Contohnya macam, siapapun yang datang, nescaya saya terima. Siapapun tu ialah isim syarat. Dia mesti kena ada jawab dia, balas pantun tu
Berapa pun awak minta, nescaya mereka beri. Jadi nescaya mereka beri itu jawab dia. Tapi berapa pun, itu kita panggil isim syarat. Kemudian kita ada isim ruang. Isim ruang ni dalam istilah nahwu bahasa Arab kita panggil zaraf. Kita panggil dia zaraf. Contohnya apa? Macam zaraf ni ada dua. Satu zaraf yang menunjukkan tempat, ruang tempat. Satu zaraf ni ruang. Satu zaraf tempat, satu zaraf makan. Ruang tempat dengan ruang makan. Ruang tempat dan ruang masa. Ruang tempat, ruang makan pula. Ruang tempat dengan ruang masa. Kalau ruang tempat ni macam di tepi, di antara, di depan kan tempat kan. Di depan kan tempat. Di tepi kan tempat. Di tengah-tengah kan tempat. Itu kita panggil isim ruang, ruang tempat. Tapi kalau ruang masa ni macam semalam, tadi, waktu itu, pada ketika itu, apabila, itu semua adalah isim ruang tapi ruang tempat. Apabila ayah datang, nescaya adik gembira. So apabila tu dia masa yang dijelaskan. Waktu bila? Waktu ayah datang lah, waktu ayah balik lah, tu maksud dia. So itu kita panggil dia sebagai isim zaraf ataupun isim ruang. So saya saya nak jelaskan satu persatu pada tuan-tuan. Cuma hari ni saya mungkin ambil 3 lah. So nanti pertemuan kita akan datang kita ambil lagi 3. Saya nak jelaskan tentang isim ganti nama, tentang isim mewakili dan isim tunjuk, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan dengar elok ya. Tuan-tuan boleh tengok, boleh rujuk pada tuan-tuan punya ni 1 2 3 tu je saya jelaskan. So yang lagi balance tu saya jelaskan nanti pada pertemuan kita akan datang. Okey. Yang pertama, bila tuan-tuan jumpa isim tapi isim tu isim yang ada gelaran dan fungsi, okey. Jenis isim yang ada gelaran dan fungsi ialah isim ganti nama diri, Katalah dalam Al-Quran tuan-tuan jumpa kalimat home. Home kan maknanya mereka, Ataupun tuan-tuan jumpa kalimat who, ujung dia kan ada who kan, kita bahu, ataupun kita bihi. Who ataupun he tu dia mesti warna dia sendiri. Kalau kitab tu warnanya hitam, who tu mesti warnanya merah. Kita asingkan warna dia. Sebab apa? Sebab tu itu kalimat yang lain. Dia bukan kalimat yang sama, tapi dia bercantum dua. Jadi cara untuk bagi tahu tuan-tuan itu dua kalimat yang bercantum, saya pisahkanlah warna dia. So kitab tu warnanya hitam barangkali, who tu kita tukarkan warna dia jadi warna merah. Jadi kalimat home, who ataupun ka maknanya engkau, ataupun anta tuan-tuan jumpa maknanya engkau juga kan, ataupun ana maknanya aku, ataupun apa saja kalimat yang maknanya aku, engkau, dia, mereka, saya, awak dan dia duduk seorang-seorang, maka itu ialah kalimat isim, tuan-tuan. Dia ialah kalimat isim. Ganti nama diri semua adalah kalimat isim. Faham ke tidak? Semua adalah kalimat isim, Cuma kalau tuan-tuan nak tahu, ada isim yang ada ganti nama diri ni dia asas dalam ilmu bahasa Arab. Dan ada ganti nama diri yang tuan-tuan jumpa dia bukan asas dalam ilmu bahasa Arab. Ganti nama diri asasnya apa? Dia ada 14. Kalau tuan-tuan pernah belajar bahasa Arab disebut huwa, humma, hum, hiya, humma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dia, aku, engkau, mereka, saya, awak, kami, tuan-tuan tak payah hafal. Tak apa dekat dalam kita punya diagram pertama hari tu ada itu ganti nama diri asas ada 14. Tapi ada juga ganti nama diri dia ganti nama diri tapi dia bukan ganti nama diri asas yang 14 tu. Contohnya apa? Contohnya macam ka makna engkau tapi engkau asas dia anta. Ataupun who maknanya dia atau nya kan tapi asas dalam bahasa Arab bukan who, asalnya huwa, dia jadi who. Ataupun Allahumma ghfirlah, warham, wa'afiha. Ni asal dia ilahiyah ataupun she dalam bahasa Inggeris hiya. Jadi itu ganti nama diri juga tapi bukan ganti nama diri asas yang 14 dalam ilmu nahwu bahasa Arab, tapi ganti nama dirilah juga. Jadi setiap ganti nama diri tak kiralah yang asas ke yang bukan asas ke, dia tetap kalimat isim. Tapi isim yang ada gelaran dalam ilmu nahwu pengajian kita, gelarannya apa? Gelarannya ialah isim ganti nama diri. Tuan-tuan, dalam ilmu nahwu bahasa Arab, ganti nama diri ni disebut dhamir, sini dhamir. Sebut tuan-tuan, dhamir. Isim ganti nama diri ni dhamir. Jadi mulai daripada hari ni selain saya sebut ganti nama diri, saya akan sebut dhamir juga supaya tuan-tuan biasa dengan perkataan dhamir. Cuba biasakan dengan perkataan dhamir. Nanti lama-lama kita tak payah pakai dah isim ganti nama diri, kita kata isim dhamir aja terus Okey. Sekarang ni isim dhamir ataupun isim ganti nama diri ni tuan-tuan, kalau kita jumpa dekat dalam Al-Quran, dia isim lah, janganlah kata dia haraf lah, salah Okay, jenis yang kedua ialah isim mewakili Isim mewakili ni tuan-tuan semua tahu kan, allazi, allazina, itu semua isim tapi isim yang ada gelaran dan fungsi, betul ke tidak?
Dia ialah isim mewakili. Okey, yang mewakili orang ialah allazi ataupun allazina. Allazina ni seorang lah, orang yang. Tapi kalau allazina, orang-orang yang. Tapi kalau yang mewakili bukan orang, dia bukan allazi tau. Dia panggil ma. Ma maknanya apa yang. Orang yang, orang-orang yang dan apa yang. Orang yang dengan orang-orang yang tu rujuk pada orang lah. Tapi kalau ma dia rujuk pada apa yang, itu bukan orang. Itu kita panggil isim mewakili. Sebab apa? Sebab dia mewakili sesuatu, dia mewakili seseorang, dia mewakili yang lain, dia mewakili orang lain. Contoh yang saya berikan, saya berjalan dengan bapa saya. Dia adalah allazi, orang yang saya sayangi. Jadi allazi ni, orang yang ni, kadang-kadang saya terjemah yang tadi. Dia rujuk, dia mewakili bapa saya lah. Ataupun saya berjalan dengan guru saya. Dia adalah allazi, orang yang saya hormati. Jadi allazi ni dia isim mewakili. Dia mewakili siapa? Mewakili guru saya tadi. Kalau ma pula, saya bawa pen ke sekolah. Apa yang ataupun ma, apa yang ataupun ma itu, saya bawa telah hilang. Jadi apa yang tu dia isim mewakili. Mewakili apa? Mewakili pen yang saya bawa tu. Jadi kalau yang mewakili orang, allazi ataupun allazina. Allazina tu kalau ramai, allazi tu kalau seorang, tapi ma ni mewakili sesuatu yang bukan orang. Okey, yang jenis yang ketiga tuan-tuan ni isim tunjuk. Isim tunjuk ni tuan-tuan pernah belajar dengan saya kan? Itu, ini dan perbahasan ni nanti kita bahaskan dengan lebih panjang pada selepas tuan-tuan kenal semua-semua ni, nanti kita akan ambil satu-satu yang saya rasa saya perlu highlight pada tuan-tuan. So kita akan ambil Jadi isim tunjuk ni tuan-tuan, dia ada dua jenis. Satu isim tunjuk yang jauh, satu isim tunjuk yang dekat. Isim tunjuk yang jauh tu macam itulah kalau terjemah dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, kalau isim tunjuk yang dekat dalam bahasa Melayu ialah ini, itu dan ini. Jadi kadang-kadang kita terjemah itulah, inilah. Tapi orang-orang itu, itu pun isim tunjuk juga. Ulaika, ingat tak ulaika? Orang-orang itu pun masih isim tunjuk tapi tunjuk orang. Kalau dia sebenarnya dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, kalimat isim tunjuk yang jauh ni memang banyak. Ada tilka, ada zalika, ada zalikum, ada tilkum. Dia ada banyak. Tapi terjemahan dalam bahasa Melayu satu je. Itu. Kenapa ada banyak? Itu yang saya kata nanti saya akan jelaskan. Masuk satu bab pengajian kita nanti. Selepas saya jelaskan ketiga-tiga kajian nanti, kita akan masuk satu bab je tentang isim tunjuk. So, kita ambil yang surface dulu. Kemudian baru kita go deep tentang isim tunjuk. So, itu 3 isim yang saya nak jelaskan pada tuan-tuan. Nanti pertemuan kita akan datang. Kita ambil lagi 3 tuan-tuan. So, tuan-tuan tunggu sekejap lagi. Kita mungkin akan ambil satu ayat Quran. Kita ambil sepotong ayat. Kita hari ni nak ambil illal ladzina amanu wa amilus solihat. Tuan-tuan buka surah Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Kita dah bahas. Hari ni saya nak ambil illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita nak masuk walaupun tuan-tuan pernah belajar ke ayat ni, tapi kita nak tengok dalam hal yang berkaitan dengan pelajaran kita peringkat yang kedua ni. Tuan-tuan tunggu sebentar. Sebelum tu saya akan tunjukkan diagram kita dulu sebelum kita masuk pada ayat. Sebentar.